Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 83.2% dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, manakala 65% dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 kemarin. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 71.5%. Banyak 370 kes baru telah dilaporkan, iaitu 364 kes hasil ujian ART dan 6 kes adalah hasil dari 359 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 152,320 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif. Manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 321 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 149,243 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,852 kes. Iaitu 14 kes sedang dirawat di hospital manakala 2,838 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Satu kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai penutupan pusat vaksinasi di Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong. Berikutan dengan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan dengan ini memaklumkan mengenai penutupan pusat vaksinasi di Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong bermula hari Isnin 14 Zulkaidah 1443 bersamaan dengan 13 Jun 2022. Sehubungan dengan itu, perkhidmatan program vaksinasi COVID-19 bagi keperluan penduduk daerah Temburong akan diteruskan di Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam Temburong bermula Isnin 14 Zulkaidah 1443 bersamaan dengan 13 Jun 2022. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk membuat tempahan terlebih dahulu bagi mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 di fasiliti kesihatan sewaktu beroperasi, iaitu Isnin hingga Khamis dan Sabtu 8.15 pagi hingga 12.30 hari dan 1 petang hingga 3.30 petang. Ke arah memberi pengiktirafan kepada pencipta kandungan, penerbit, pengarah, pembuat filem dan penggiat-penggiat seni kandungan tempatan, malam tadi diadakan Malam Anugerah Brunei Content Festival 2022. Anugerah yang julung-julung kalinya diadakan tersebut bersempena dengan acara Minggu Teknologi Digital Brunei Media Conference and Exhibition MYCE 2022. Penyampaian anugerah-anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Anugerah Brunei Content Festival merupakan anugerah bagi menggalakkan perkembangan dan pembuatan kandungan yang berkualiti tinggi serta berpotensi untuk diedarkan secara komersial dan disiarkan di platform televisyen atau perkhidmatan over the top. Bagi tahun ini, pertandingan dibukakan kepada 2 kategori, iaitu kategori industri dan kategori terbuka. Brunei Content Festival 2022 dianjurkan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dengan sokongan daripada RTB Go dan Progressive Media. Bagi memastikan kelancaran urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam yang akan mengerjakan ibadah haji pada tahun ini, baru-baru ini telah diadakan sesi perbincangan di antara para pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam pentadbiran dan pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam perubatan. Perbincangan berlangsung di Hotel Ilaf, Jeddah, Arab Saudi. Sesi perbincangan dipengerusikan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad,
Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Pentadbiran di Arab Saudi. Perbincangan menyentuh mengenai persiapan awal pihak Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan dalam meneliti persiapan di Jeddah dan Mekah yang perlu dilaksanakan sebelum bertolak ke Madinah dalam beberapa hari lagi. Juga hadir Dr. Muhammad Nur Hasanuddin bin Abdullah Kilali, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Perubatan di Arab Saudi. Sementara itu, 11 pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan kini berada di Arab Saudi dan berpusat sementara di Jeddah bagi membuat persiapan awal serta urusan yang berkaitan dengan hal ehwal bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Pelbagai persiapan telah dibuat dengan teliti oleh para pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam dalam menenai tanggungjawab yang besar untuk memastikan kelancaran setiap urusan. Antara peranan dan tugas pejabat urusan jemaah haji ialah membuat perundingan dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkenaan dalam hal ehwal urusan haji di Arab Saudi. Keberadaan pejabat urusan jemaah haji di Arab Saudi ini juga dapat membantu dan bekerjasama dengan Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama dalam menyempurnakan semua urusan bakal jemaah haji. Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, para pegawai dapat mengharunginya dengan tenang sebelum ketibaan rombongan jemaah haji negara. Persiapan awal sebenarnya memang sudah bermula dengan menambah kriteria kesihatan dan juga mengikut garis pandu yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Ada banyak perundingan dengan Jabatan Urusan Haji, dengan Task Force Brunei. Maka the final list itulah digunakan untuk membuat saringan bagi jemaah-jemaah haji Brunei. Persediaan bagi bakal jemaah haji negara dalam mempersiapkan diri mereka apabila berada di Tanah Suci nanti juga diambil kira. Antaranya dengan menghadiri kursus haji pada setiap hari Jumaat dan Ahad dengan bimbingan pelajaran secara teori dan praktikal. Berbekalkan pengalaman dan pengurusan haji, para pegawai Maktab Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan sentiasa berusaha dalam mengekalkan status dan imej negara bagi memastikan tahap pengurusan yang teratur dan sempurna. Dari Jeddah, Arab Saudi, Azizi Ahmad melaporkan untuk berita RTV. Dalam pada itu, bagi mempersiapkan bakal jemaah haji negara dari aspek kesihatan sebelum bertolak ke Tanah Suci, kemarin diadakan taklimat kesihatan yang diadakan di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Kufu SB. Taklimat antara lain menyentuh mengenai peraturan-peraturan dan panduan-panduan kesihatan yang perlu diambil perhatian oleh bakal jemaah haji sebelum bertolak semasa berada di Tanah Suci sehingga kembali ke tanah air. Bakal jemaah haji juga dinasihatkan untuk mematuhi dasar dan peraturan Kerajaan Arab Saudi. Taklimat disampaikan oleh pakar dan pegawai perubatan kesihatan. Tentera Darat Diraja Brunei TDDB mengadakan upacara pembarisan mengambil alih tugas pemerintah TDDB. Acara berlangsung di Padang Kawat Batalion Pertama Berakas Garrison. Hadir Kolonel Saiful Rizal bin Abdul Latif, pemerintah TDDB yang baru dilantik. Dalam ucapannya, pemerintah TDDB antara lain menegaskan mengenai amanah menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan dengan semangat yang ikhlas serta kepentingan mengutamakan tahap kesiapsiagaan TDDB demi menegakkan kedaulatan dan keselamatan negara. Allah Subhanahu Wa Taala melarang melakukan sebarang kerosakan di muka bumi ini sama ada kerosakan kepada jiwa, harta benda dan alam sekitar. Khutbah Jumaat bertajuk Menjaga Bumi dan Alam Sekitar menggariskan sebagai manusia yang dikurniakan akal dan fikiran hendaklah memakmurkan, memanfaatkan dan menjaga bumi dan alam sekitar kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan selayaknya, bukan melakukan kerosakan,
pencemaran dan kemusnahan. Adapun antara usaha dan cara yang boleh kita laksanakan untuk menjaga dan melindungi bumi dan alam sekitar ini, antaranya pertama, memulakan amalan-amalan hijau ataupun mesra alam. Antara amalan-amalan hijau yang boleh dilaksanakan adalah dengan mengubah gaya hidup kepada yang lebih mesra alam, seperti mengamalkan tabiat mengitar semula, mengurangkan penggunaan elektrik yang berlebihan, menanam pokok untuk mengurangkan jumlah karbon dioksida di atmosfera, dan pengambilan serta pembelian makanan secara tidak berlebihan supaya tidak menyebabkan pembaziran makanan. Kedua, menjadi pengguna yang bijak. Kita sebagai pengguna boleh menentukan produk-produk yang dihasilkan dan juga ada pilihan untuk membeli produk hijau yang boleh diperoleh dan dihasilkan secara mesra alam dan mampan. Ketiga, menyokong jenama ataupun produk mesra alam. Keempat, menyertai dan sokong aktiviti ataupun kempen berkaitan dengan alam sekitar. Dengan inisiatif ini dan sokongan dari semua lapisan masyarakat akan memberi manfaat kepada alam sekitar dalam jangka masa yang panjang. Bumi kita akan menjadi lebih bersih dan menjadi persekitaran yang lebih kondusif dan sihat untuk didiami oleh seluruh manusia. Bagi memupuk kerjasama dengan peniaga dan pihak berkepentingan sektor digital di negara Brunei Darussalam, Alumni Anugerah ICT Brunei BIKTA telah mengadakan BIKTA Alumni Connect 2022 semasa Minggu Teknologi Digital Brunei MYCE 2022. Acara dianjurkan bersama oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi negara Brunei Darussalam AITI dan Infocom Federation Brunei IFB berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Insinyur Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi bersama satu bagi jawatankuasa pandu BIKTA. Antara yang dipamerkan adalah produk dan perkhidmatan alumni BIKTA serta mengetengahkan aktiviti komuniti teknologi. Terdahulu acara dimulakan dengan penyerahan watikah pelantikan Presiden Alumni BIKTA kepada Dr. Yong Chi Tuan, Naib Pengerusi Industri IFB. Sebanyak 40 petak pameran ikut serta pada Minggu Teknologi Digital bersempena Brunei MYCE 2022. Minggu Teknologi Digital tahun ini memfokuskan kepada 4 konsep utama iaitu Smart Transport, Digital Government, Smart Nation, Smart City, Creative Industry dan e-sports. Antara yang dipamerkan ialah pameran berkaitan keselamatan dan perniagaan maritim oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam MPABD dan perkhidmatan-perkhidmatan yang dikendalikan di bawah Pusat Kerajaan Kebangsaan EGNC. In terms of our booth di sini, this is to showcase LRIT, Long Range Identification Tracking. This is to ensure that Brunei punya aset di mana-mana perahu yang register di Brunei Darussalam MPABD. Perkhidmatan ini kirakan ia perkhidmatan yang teras bagi transformasi, menjalankan program-program transformasi digital yang sedang giat dijalankan pada masa ini. Juga bersempena Brunei MYCE 2022, pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi negara Brunei Darussalam AITI telah menganjurkan beberapa aktiviti termasuk Code for Fun bagi menyokong program pembangunan melalui pembelajaran praktikal penuntut tahun 7 dan 8. Aktiviti selama 2 hari yang berakhir kemarin bertujuan menyuntik minat peserta terhadap ICT. Manakala The Brunei Content Festival dianjurkan bagi mempromosikan kandungan televisyen dan penyiaran tempatan serta memberi pengiktirafan kepada pencipta kandungan, penerbit, pengarah, pembuat filem, bakat dan pemain industri tempatan. Manakala aktiviti kelas cek digital bagi warga emas mengetengahkan asas ICT termasuk pembayaran secara talian dalam e-dagang serta penggunaan aplikasi media sosial.
mereka juga akan dapat mempelajari mengenai dengan cara-cara menggunakan mobile apps, aplikasi mobile seperti Bru Health. Kan Bru Health ada update kan masa ni, juga pasal QR. Ini pihak kerajaan dah menggerakkan supaya ketannya cerita ITN dapat digunakan pakai untuk umpamanya jadi pembayaran online. Menjalani kursus asas lah pada permulaan ini untuk macam mana kita ni mengendalikan komputer. Kalau diorang tahu menggunakan internet itu kan, itulah satu keutamaannya lah bagi warga Mas. 3 orang pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Agama kemarin bertolak bagi lawatan kerja dan muzakarah ke Kerajaan Hashimiyah Jordan dan Kesultanan Oman. Lawatan kerja dan muzakarah tersebut bertujuan bagi mengukuhkan serta mengembang luas hubungan kerjasama dan sokongan inisiatif yang sedia ada, di samping mewujudkan usaha sama antarabangsa dengan institusi-institusi dan pusat-pusat bahasa dari Kerajaan Hashimiyah Jordan dan Kesultanan Oman, khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab.